ini kita akan sambung sudut dan tangent bagi bulatan. Minggu lepas kita sudah belajar sudut pada lilitan, sudut pada pusat. Okay, sudut pada lilitan. Okay, lilitan. Okay. Kalau dari lengkung yang dicangkung oleh dari lengkung sama, maka sudut dia sama. So A, ini pun A sama. Okay. Kalau sudut pada pusat, ini pada lilitan. Kalau bersambung kepada pusat, hubungan dia ada 2 kali ganda. Okey. Manakala sudut pada semi bulatan, kalau ini diameter, sudut yang dibentuk daripada semi bulatan dia akan membentuk 90 darjah. Okey, ini 3 yang kita sudah belajar minggu lepas. Sisi 4 kitaran. Okey, pada satu bulatan, sisi 4 kitaran. Okey, so kitaran maksudnya dia berpusing lah. Okey, 4 maksud dia 4 penjuru yang bersentuhan pada bulatan. Okey, 4 penjuru. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Kalau kita lukis segi 4 begini, salah satunya tidak sentuh pada lilitan, ini bukan dipanggil sisi 4 kitaran. Yang ini baru dipanggil sisi 4 kitaran. Okey, so hari ini kita akan lihat ciri-ciri. Okey. Okay, kita akan lihat ciri-ciri dia. Okay, kita akan lihat ciri-ciri dia pada sisi 4 kitaran. Okay. Kita labelkan dia A, B, C, D ya. Okay, A, B, C, D. Okay. Apa kata hasil tambah pada sudut pedalaman? Ini di dalam bulatan dipanggil sudut pedalaman. Okey, kalau pedalaman yang bertentangan, maksud D, B bertentangan, A, C bertentangan. Apa hubungan mereka? Hubungan mereka adalah A tambah C sama dengan 180. A tambah C, sebab mereka bertentangan. Okey, pedalaman bertentangan. Okey, pedalaman. Mana lagi yang bertentangan? B dan D. So B tambah D 180 darjah. Ini dipanggil sudut hasil tambah sudut pedalaman bertentangan, maka kamu akan dapat 2 ini ya. Okey, 2 ini. Okey. Next kita akan lihat kalau yang di luar bulatan. Okey, garis ni adalah garis lurus ah. Kamu boleh ada beberapa yang ini bersambungan, dia pun dipanggil garis lurus, tapi dia di luar, dia bukan di dalam bulatan. Okey, di luar. Ini di luar, ini di luar. Okey. So ini dipanggil sudut peluaran. Sudut peluaran. Okey. So apa hubungan dia sudut peluaran dengan yang pedalaman? Okey, kamu lihat kalau cikgu labelkan ini A, B, C, D, ini E, ini F. Okey. Ini bersebelahan dipanggil. Kalau yang bersebelahan di dalam yang bertentangan dipanggil ini sudut peluaran yang bertentangan sudut pedalaman dengan A. Okey. Yang ini hasil tambah 180. Kalau cikgu bagi ini 110, maka C automatik 70. Dan kamu lihat garis ini
adalah garis lurus. Sudut pada garis lurus yang terhasil A tambah B 180 kalau garis lurus. So ini garis lurus akan juga kamu dapat 180. Maka F otomatik kamu akan dapat 110. Apa yang kamu nampak di sini? Sudut peluaran sama dengan sudut pedalaman yang bertentangan. Yang bertentangan sama dengan yang sudut peluaran. Ini ciri-cirinya. Okay, next kita akan lihat tangent kepada bulatan. Okay, tangent kepada bulatan memang berkaitan dengan bulatan. Kita masih dalam bulatan. Okay, tangent maksudnya asal dia melalui satu titik dan garisan yang melalui titik ini di luar bulatan dia dipanggil tangent. Okay? Tidak kisah di mana-mana titik itu. Asal ada garis yang melalui titik dipanggil tangent. Okay. Dan next kita akan lihat ini pusat. Dan kalau jari yang bersentuhan dengan tangent, sudut yang terbentuk adalah 90 darjah. Okay. Sudut yang terbentuk adalah 90 darjah. Okay. Next, kita akan lihat. Okay, ciri. Okay. Kalau garis ini disambung. Okay, disambung lagi. Mereka bertembung di sini. Okay. Jari dia akan sama panjang. Dan kalau cikgu lukis teorem Pythagoras, ini segitiga. Okay. So, kamu akan mempunyai hipotenus ini dipanggil hypotenus. Okay, hypotenus. So, sudut di sini akan sama sudut di sini. Sebab mereka mempunyai tangent yang hipotenus yang sepunya, sama panjang. Kalau sini kedua-dua segitiga ini mempunyai hipotenus yang sama dan tapak dia sama, maka otomatik sini pun akan sama panjang. Dan sudut berdekat dengan pusat di sini pun akan sama. Itu ciri-cirinya. Okay, next kita akan lihat tangent sepunya. Okay, tangent sepunya maksud kalau ini bulatan A dan ini bulatan B. Okay, ada dua bulatan. Dan seperti cikgu kata, kalau ada satu garis yang melempas dengan titik di bulatan itu dipanggil tangent. Okay, apa kata? Okay, so satu tangent yang dimiliki oleh dua bulatan dipanggil tangent sepunya. Tangent sepunya. Okay. Ini dipanggil tangent sepunya. Mereka dimiliki sama. Tangent sepunya. Di bawah pun sama. Asal dia ada satu titik, yang ini dipanggil tangent. Dan mereka memiliki tangent yang sama. Dipanggil tangent sepunya. Okay, so kita akan lihat beberapa jenis ciri-ciri tangent sepunya berdasarkan jenis bulatan. Okay, seterusnya kita akan lihat 4 jenis ciri-ciri tangent sepunya. Okay, di sini ada 2 jenis. Nanti cikgu Padang akan tunjuk lagi 2 jenis. Okay, kita lihat jenis pertama, dua bulatan yang bersilang. Mereka bersilang. Okay, bertindih.
di atas satu sama lain. Okey. Yang jenis kedua, dia bersilang tapi bersebelahan. Okey. Dan kita lihat yang jenis sama saiz dan juga yang satu lebih besar, satu lebih kecil. Okey, so kita lihat ciri-ciri dia. Tangent sepunya, maksudnya mereka berkongsi satu tangent. Okey, mereka berkongsi satu tangent yang sama. Okey, so ini pun dia akan berkongsi satu tangent. Okey, berkongsi satu tangent. So ini pun sama, kalau dia bersebelahan tetap juga dia boleh mempunyai tangent yang sepunya. Okey, tangent sepunya. Okey, semua ini dipanggil tangent sepunya. Okey, sekarang kita lihat ciri-ciri dia. Kalau kita labelkannya A, B, C, D. Okay. So kalau ini pusat dia. Okay, kamu perhatikan jarak dia akan sentiasa sama. Kalau cikgu labelkan ini PQ. So maka akan terbentuk AB selari dengan PQ. PQ juga akan selari dengan CD sebab jarak mereka sentiasa sama. Okay. Dan kita lihat kalau bulatan yang berlainan saiz, apa berlaku pada pusat. Okay. Tangent ini kalau A, B, C, D, tangent sepunya akhirnya mereka akan bersilang pada satu titik. Dan pusat, garis yang melalui pusat juga akan bertembung dengan titik tersebut. Okey, itu ciri-ciri dia. Dan kita akan lihat panjang tadi. Okey, cikgu termis tadi ya, jarak. Jarak AB, jarak A ke B dan C ke D adalah sama. Jarak dia sama panjang. Okey, di sini adalah sama panjang. AB sama dengan sini. Sama juga dengan tangent sepunya ini. Jarak mereka adalah sama. AB sama dengan CD. Okey, panjang adalah sama. Itulah ciri-ciri tangent sepunya bagi bulatan yang dua bulatan bersilang. Okey, kalau bulatannya bersebelahan, ciri ini sama. Kalau cikgu labelkan ABCD dan ini pusat dia PQ, ciri dia sama dengan ini. Jarak AB CD adalah sama juga. Jarak sama. Dan juga garis yang melalui pusat adalah selari. Garis AB selari garis PQ, selari dengan garis CD. Ciri ini juga dimiliki oleh bulatan yang bersebelahan dengan memiliki tangent sepunya. Okey, manakala untuk jenis yang bulatan lebih besar, satu lebih besar, satu lebih kecil, dia pun akan sama. Kalau cikgu labelkan ini A, B, C, D, dia tetap juga jarak AB sama dengan jarak CD. Okay. Dan kita akan lihat kalau cikgu lukis satu garis melalui di sini. Okay, garis di sini. Kalau cikgu labelkan dia EG. Okay, so EG adalah, kita lihat kalau ini pusat. Pusat, ini pusat. Okay, dia melalui
mereka adalah berserenjang dengan pusat PQ. Okay, so maksud dia begini, EG berserenjang dengan garis PQ yang melalui pusat PQ. Okay. Ini dua jenis pertama, jenis kedua. Okay, so kita akan lihat lagi ciri-ciri 3 dan 4. Okay, next kita lihat jenis ketiga dan keempat. Ini bulatan besar di bulatan kecil di dalam bulatan besar. Okay, so katakan ini satu titik, ada satu garis yang melalui dia. Satu garis melalui dia. Maksud tangent ini dimiliki oleh bulatan kecil, tangent ini juga dimiliki oleh bulatan besar. Maka dipanggil tangent sepunya. Mari kita lihat ciri-ciri dia. Katakan ini pusat untuk bulatan besar, ini pusat untuk bulatan kecil. Okay, so garis yang melalui pusat dia akan berserenjang dengan tangent. Okay, so tangent ini berserenjang dengan jejari seperti yang cikgu bagi tahu tadi. So P, Q dan titik bersentuhan ini, kalau ini cikgu labelkan garis ABC. So P, Q, B ada dalam garis, membentuk garis lurus. Okay, so kita lihat jenis yang keempat. Kalau sama saiz dua bulatan dan dia mempunyai tangent sepunya melalui satu titik yang sama dan satu garis yang melalui titik pada dua-dua bulatan dipanggil tangent sepunya. So kita lihat ciri-ciri dia. Okay, tadi cikgu labelkan titik ini A, B, C, D. Masih sama juga jarak AB dan CD ini sama panjang. So AB masih sama saiz dengan CD. Okay. So kalau pusat ini PQ, okay, PQ, dia akan membentuk satu garis. Okay. Dan jika garis bersilang, lihat dari dua bulatan ini bersilang, dia bersentuhan sini. Okay. Dia bersentuhan di sini. Cikgu labelkan dia sebagai E, F, G, H. Okay. So jarak yang terbentuk itu adalah sama besar. EG, jarak EG sama dengan jarak HF. Okay. Dan garis yang dua garis ini yang bersilang akan juga bertembung dengan garis yang melalui pusat. Mereka akan bertembung. Okay. Terletak pada satu garis yang lurus. Okay. Manakala yang bulatan yang lebih besar dan bulatan kecil, kita akan lihat. Kalau ini tangent sepunya, okay, ini tangent sepunya, dan cikgu labelkan dia sebagai A, B, C, D. Masih sama juga ciri-ciri dia. AB, jarak AB sama dengan jarak CD, sama panjang. Okay. Begitu juga sama dengan ciri di atas ini, yang melalui pusat. Yang melalui pusat, dia akan bersilang juga dengan garis yang daripada tangent sepunya. Okay, tiga garis ini akan bersilang pada satu titik. Okay, katakan cikgu labelkan dia sebagai F. Okay. Dan kalau guard
Tangent yang terbentuk dalam bulatan ini. Okay, so titik ini E, G. Okay, ini kalau dilegalkan sebagai K. Titik bersilang E, F, G, H. Sama juga jarak ini EG seperti di atas. EG sama juga dengan jarak HF. EG sama jarak dengan HF. Jarak mereka adalah sama. Okay. Dan persilangan antara dua tangent ini kepada pusat garis yang melalui pusat PQ ini akan bertembung juga pada satu titik yang sama. Dan P, kalau cikgu labelkan ini sebagai X. P, X, Q, K adalah pada satu garis lurus. P, X, pusat P, X yang titik bersilang ini. Q, K adalah garis lurus juga. Okay, sama dengan tadi, garis lurus yang terbentuk. Sama juga yang tadi P. Okay, ini cikgu belum X. P, X, Q juga adalah garis lurus. So, itu antara 4 ciri bagi tangent sepunya. Okay, daripada kesimpulan dia, keempat-empat jenis ini, jarak antara AB, CD semua dia sama. Bagi jenis pertama, kedua, kecuali yang ketiga ini tiada. Yang keempat, AB jarak dia dan CD jarak dia sentiasa sama panjang.